Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nur al-mudhhibi lin-nisyani binurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair wa ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan inayah dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama dapat menghadiri kuliah pengajian berkitab kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. InsyaAllah kita akan terus masuk ke dalam bab, oleh kerana kesuntukan masa, kerana masa semakin awal, jadi kita akan masuk dan sambung kepada bab yang kita belajar itu pada kefarduan wuduk, pada muka surat 8. Surat 8, farduan wuduk. Pada minggu lepas kita telah belajar fardu wuduk. InsyaAllah kita akan baca matannya dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain, amin. Fi furudil wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyatu, الثاني غسل الوجه وحده من منابت الشعر الرأس إلى المنتهى اللحيين والذقن طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن. الثالث غسل اليدين إلى مرفقين. الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعر في حده. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. السادس الترتيب على هذه كيفية. Jadi fardu wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama niat. Kita ulang kaji yang lepas. Fardu wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh muka dan kawasan basuhannya ialah daripada tempat tumbuh rambut sehingga ujung dagu dan janggut, serta dari satu telinga hingga ke telinga yang lain. Yang ketiga membasuh kedua-dua tangan hingga ke siku. Yang keempat menyapu air pada kulit kepala atau rambut. Yang kelima membasuh kedua-dua kaki hingga ke buku lali. Yang keenam tertib dengan kaifiat tersebut. Jadi 6 ini adalah yang disebutkan sebagai fardu wuduk ataupun kewajiban dalam wuduk, disebutkan sebagai rukun wuduk. Itulah yang disebutkan sebagai kewajiban dalam wuduk. Tanpa 6 ini tidak sah wuduk kita. Adapun yang selalu kita buat itu termasuk dalam sunat-sunat dalam wuduk. Jadi setelah kita membahaskan tentang furudul wuduk ataupun fardu wuduk, maka hendaklah kita tahu tentang syurut ataupun syarat-syarat dalam sahnya wuduk. Bab syurut ini tidak dibahaskan dalam buku ini. Jadi saya mengambil dalam kitab yang lain, dalam kitab Taqirat As-Sadidah, di mana syurut-syurut ini disebutkan, ada banyak di sini disebutkan sebanyak 15 syurut. Dan yang mana 15 syurut ini menjadikan wuduk kita disah. Sebelum fardu kita sah, kita perlu mensahkan dengan syarat dahulu. Jadi syarat yang pertama untuk sahnya wuduk adalah Islam. Itu sudah pasti. Islam adalah syarat sah pertama untuk wuduk. Islam. Fala yasihhu minal kafirin. Jadi tidak sah wuduk daripada orang-orang kafir. Oleh kerana apa? Wuduk ini adalah ibadat, satu ibadat yang memerlukan kepada niat. Dan orang kafir ini mereka tidak tahu tentang niat. Jadi mereka tidak sah ketika berwuduk. Akan tetapi jikalau kita ada sahabat anda yang bukan muslim contohnya, ingin try, orang kata ingin cuba untuk berwuduk, maka kita benarlah, takkanlah kita nak larang. Kita tak boleh wuduk, haram, tak haram pun. Kalau dia nak berwuduk, maka kita bagikan dia berwuduk, tidak ada masalah. Akan tetapi wuduknya tidak sah lah. Adapun dia nak mengetahui apakah khasiat daripada wuduk ini, kerana wuduk ini juga dapat meredakan kemarahan ketika kita marah. Nabi pun ajar kalau kita marah, berwuduklah. Kalau kita tetap juga rasa marah, maka duduk baring, bernafas, dan kalau marah juga maka tidur. Kita bawa tidur, insya-Allah dia akan buat kita reda daripada marahlah, lupa pada kemarahan tersebut. Jadi syarat yang pertama tadi adalah Islam. Yang kedua adalah tamyiz. Apakah maksud tamyiz? Adalah orang yang dapat membezakan di antara baik dan buruk, di antara dosa dan pahala. Itu adalah tamyiz. Fala yasihhu minal ghairi mumayyiz, li'anna wudu'a ibadat taftaqiru ila niyyah. Oleh kerana wuduk ini, kenapa tidak sah orang yang tidak tamyiz ini? Tamyiz ini adalah orang yang tidak memayyiz.
Mumayyiz ini adalah orang yang dapat contohnya istilah yang paling mudah dalam kitab sebutkan, kanak-kanak yang mumayyiz ini adalah kanak-kanak yang mampu untuk makan secara sendiri, berak sendiri dan mandi sendiri. Maka ini adalah contoh-contoh orang yang mumayyiz. Dan kalau anak-anak kita, cucu-cucu kita ataupun sudah boleh untuk buat perkara-perkara tersebut sendiri, maka dianya digelarkan sebagai mumayyiz. Dia cukup 2 syarat, dia Islam, dia juga mumayyiz. Kenapa? Kerana niat ini perlukan kepada mumayyiz. Dia tahu untuk membezakan di antara sah, tak sah, pahala, dosa, baik, buruk. Tamyiz yang kedua. Jadi yang ketiga adalah naqa'u 'anil haid wan nifas. Suci daripada haid dan juga nifas. Itu yang ketiga. Yang keempat, an-naqa'u amma yamna'u wusulul ma' ilal basharah. Yang keempat adalah suci daripada apa-apa yang menghalang untuk air masuk ke dalam kulit. Ini isu yang selalu kita nak bahaskan. Contohnya isu yang kita tengok dalam pilihan raya. Kita ada cop jari untuk menandakan yang kita sudah mengundi. Jadi adakah sah solat kita kalau kita ada benda yang menghalang air? Jadi itu termasuk dalam kategori sebagai indelible ink, dakwat yang kekal. Tetapi dakwat tersebut dia tidak menghalang air untuk masuk ke dalam kulit. Selagi mana kita dapat beza. Kalau dalam kulit kita ni ada sesuatu macam cat contohnya, cat, maka ianya akan menutup kulit kita. Jadi itu harus dibuang. Kalau tak dibuang, maka tak sah wuduk kita. Macam orang yang kerja pomen, mekanik apa semua, mereka akan ada hitam-hitam kesan daripada minyak. Itu wajib diperbersihkan dahulu kuku-kuku mereka, supaya air masuk ke dalam kulit kuku mereka. Itulah perlu kita bersihkan daripada segala kotoran-kotoran yang ada di anggota wuduk, supaya dia tak menghalang. Contohnya macam pen. Pen ini adalah isu yang selalu diberbangkitkan. Pen, apabila pen terkena, kita tengok dulu pen tu macam mana. Kalau pen itu dia masuk ke dalam kulit, contohnya dia tidak timbul. Timbul saja kita dapat rasa. Dia macam ada orang dah timbul dan kita dapat rasa dia punya kehadiran di atas permukaan kulit, maka itu kita wajib buang. Bila kita buang, dah hasilnya dah tak ada kesan sikit, tak apa, itu dimaafkan, ma'fu anhu, dimaafkan. Kalau pen itu menunjukkan tebal, dia punya kesan, dia punya zat dia tu, zat pen tersebut tebal, maka kita kena buang. Kalau kita tidak buang, maka wuduk kita tidak sah, oleh kerana air tidak masuk ke dalam kulit. Adapun yang dakwat yang digunakan ketika pilihan raya, ianya dakwat yang indelible ink, yang mana dakwat tersebut dia masuk ke dalam kulit-kulit. Jadi ia tidak menghalang air untuk masuk ke dalam kulit. Cuma cukup dia mengalir di atas kulit pun itu sudah sah. Kalau kita ada sesuatu yang menghalang atas kulit kita ni, dia tak mengalir di atas kulit, dia mengalir di atas zat perkara lain itu. Itulah yang kita perlu tahu. Kita perlu bersihkan anggota badan kita daripada perkara yang boleh menghalang sesuatu daripada kulit. Contohnya minyak pun sama juga. Minyak perlu dibuang. Kalau ada pakai minyak, pakai lotion atau sebagainya, maka kita kena buang dahulu. Supaya apa? Supaya bila kita masuk, contoh kita basuh, maka air tersebut dia akan mengubah nama air. Dia akan ubah, jirim air tersebut akan berubah. Contohnya orang pakai makeup. Orang pakai makeup, bila dia letak air, maka air tersebut akan bercampur dengan makeup, maka air tersebut jadi air makeup. Maka wuduk dia tidak sah. Kerana itu dia perlu izalah ma tahta azfarihi min al-awsakh. Dan wajib juga disebut fayajibu izalatu ma tahta al-azafiri min al-awsakh. Dan wajib juga bagi seseorang itu untuk membuang, mensucikan apa yang berada di bawah kuku daripada kotoran. Begitu juga dengan makeup dan sebagainya, termasuk juga wa ma fi buqil wa lihadh min an-namas wa ghairi dzaka mimma yamna usulul ma' ila al-basharah. Dan daripada segala ini, ianya menghalang air daripada sampai ke dalam kulit kita. Itu yang keempat, suci daripada perkara yang boleh menghalang air. Jadi perkara yang kelima, an la yakuna ala udwin ma yughayyirul ma'. Ini yang tadi yang bab kita pakai makeup tadi. Sesuatu yang tidak akan mengubah air tersebut. Contohnya kalau kita ada makeup, bila kita perempuan yang pakai makeup lah, perempuan bila dia berwuduk, maka kesan daripada wuduk tersebut mengalir dan dia berwarna lain. Dia mengubah zat air tersebut. Kalau dia mengubah, maka ianya akan menjadi tidak sah. Oleh kerana apa? Oleh kerana air tersebut berubah. Dia kata sini
an la yakuna ala udwin, dan tidak boleh di atas anggota itu ada sesuatu yang boleh mengubah air. Mengubah air. Mengubah air apa? Air wuduk tadi. Kita guna air wuduk, air mutlak. Air mutlak adalah air yang digunakan untuk bersuci. Manakala air mustakmal adalah air yang suci tapi tidak menyucikan. Bila mana kita mengubah, kita mengambil wuduk, kita basuh muka kita, dan air tersebut dia berubah nama, dan benda yang ada di, sifat yang ada dalam bahan yang ada kat anggota kita, ianya mengubah nama air tersebut. Contohnya air sabun, ada sabun di air yang kita basuh nak wuduk tadi, tukar air sabun, ataupun air backup contohnya, maka itu menunjukkan dia mengubahkan sifat air yang kita gunakan tadi, maka itu tidak sah. Kalau itu kalau boleh, kalau untuk perempuan bersihkan makeup dahulu untuk sahnya wuduk. Kalau lelaki jaranglah pakai makeup. Lelaki jarang pakai makeup. Kalau perempuan yang selalu gunakan makeup. Jadi kena hati-hati kalau tak sah wuduk kita. Dan yang keenam adalah al-ilmu bi fardiyatihi, dan tahu tentang kefarduan wuduk ini. Anna ya'lama min man yuridu wudu'a al-wudu'a fardun, dan hendaklah bahwasanya orang yang mempelajari itu, dia ingin berwuduk, hendaklah dia tahu bahwasanya wuduk itu adalah fardu. Wuduk ini adalah fardu untuk apa, tuan-tuan? Untuk kita menunaikan solat. Kalau kita tidak tahu, kita perlu tahu, kena belajar. Kena belajar. Dan yang ketujuh, an la ya'taqida fardan min furudihi sunnatan wa fihi halatan. Wa fihi halatun. Jadi tidak boleh beriktikad. Beriktikad yang maksudnya meyakini ataupun mempercayai setiap perbuatan wuduk yang fardu ini sunnah. Tidak boleh. Kalau kita menganggap fardu wuduk ini perbuatan, contoh basuh muka itu sunat, maka wuduk kita tidak sah. Itu kita kena jaga iktikad kita. Bila kita jaga iktikad, contohnya perkara-perkara yang kita iktikad ini, taratan ya'taqidu an kullu af'al wudu'i furudun wa fayasihu minhu wudu'. Bila mana seseorang itu dia meyakini bahawa setiap daripada perkara wuduk, contohnya dia meyakini basuh tangan itu fardu, kumur mulut itu fardu, masuk air dalam hidung fardu, maka itu adalah sah wuduk dia, tak ada masalah. Kalau dia meyakini sesuatu yang sunnah itu fardu, tidak ada masalah. Akan tetapi kalau dia meyakini bahawasanya membasuh muka ataupun membasuh tangan itu sebagai satu perbuatan yang sunat, maka itu tidak sah wuduk dia, kerana dia beriktikad yang fardu jadi sunat. Tapi yang mudahnya, yang sunat itu kalau diiktikadkan ataupun diyakini itu adalah fardu, tidak mengapa, yang disebutkan oleh para ulama. Wa taratan ya'taqidu anna fi furudan wa sunanan wa la yamizzu bainahuma fa fihi tafsil. Dan kadang-kadang ada yang meyakini bahawasanya perkara fardu dan sunat itu sama, dan dia tidak mampu untuk bezakan. Dia tak mampu beza. Contohnya orang apa? Orang buta. Orang buta dia tak tahu amian, maka dia ni ulama kata sah wuduk dia kalau orang buta. Akan tapi untuk orang yang aliman di sini sebut dalam kitab, dia punya dobit aliman, orang yang belajar. Macam tuan-tuan semualah belajar. Bila orang belajar ni, dia ada dua pandangan daripada dua ulama. Ada sah, ada yang mengatakan sah, itu ulama Imam Ibn Hajar. Yang tidak sah adalah Imam Ramli. Maksudnya dia meyakini, dia tidak dapat membezakan di antara sunnah dan fardu tu. Mana satu fardu, mana satu sunat. Sebelum ni kita tak tahu kan yang mana fardu, mana sunat. Maka mengikut pendapat Ibn Hajar, sah wuduknya untuk orang awam. Orang awam ataupun orang yang belajar lah. Orang yang belajar khususnya aliman. Dan ada juga yang meyakini bahawasanya menyapu seluruh kepala ini adalah sunnah, dan membasuh kaki itu wajib, dan dia tidak mampu membezakannya, walam yu'ayyin, maka dia tidak tentukan di antara sunnah yang disebutkan membasuh kepala dan membasuh kaki, dan antara keduanya itu adalah sunnah, dan dia tidak mampu untuk menentukannya. Kalau dia tidak mampu untuk menentukan mana satu sunnah, mana satu wajib, maka sah. Oleh kerana dia tidak menentukan lagi. Ini disebutkan oleh ulama lah. Dan yang ke-8, al-ma'u tuhur, air yang suci. Li'anna al-hadatha la yurfa' illa bil ma'i tuhur al-mutlaq kama taqaddam. Dan air suci.
Air suci ini adalah air mutlak lah tuan-tuan, air mutlak. Kerana air ni kalau kita belajar balik basic ataupun bab suci ni, dia ada banyak air. Ada air mutlak, ada air musta'mal, ada air musyammas, ada air mutaghayyir, air mutanajis, dan ada 6 semuanya. Air ma'u mutlak. Ma'u mutlak ini bermaksud adalah air yang tidak terkait dengan apa-apa nama. Dan itulah kita boleh bersuci dengan air mutlak. Ada juga air mutlak yang dikait dengan satu nama yang makna melepaskan nama tersebut. Contoh dia adalah air hujan. Dia ada 3 air yang datang daripada langit, dan ada 4 air mutlak yang datang daripada bumi. Dia bersifat nab'u, maksudnya jadi dia keluar. Contoh yang air yang keluar turun daripada langit adalah air hujan, salji, dan juga al-ma'u burud ni, al-ma'u bard maksud dia. Al-ma'ul bard ni maksud dia adalah air salji yang asalnya salji, dia turun jadi air. Itu adalah air yang mutlak jugalah. Dan kemudiannya air sungai, air laut, air mata air, ma'ul uyun, ma'ul bahr, ma'ul nahr, dengan air embun. Air embun yang keempat adalah air embun. Di mana air ini adalah air mutlak. Air mutlak ini kita tengok, kita punya air sekali adalah air yang daripada sungai lah, yang diproses dan akhirnya disalurkan ke rumah-rumah kita semua. Jadi ini adalah sah wuduk kita. Itu yang penting. Yang ke-8 ini adalah al-ma'ut tuhur, air yang suci. Yang ke-9 izalatun najasati ainiyah, dan menghilangkan najis ainiyah, najis yang jelas. Bila najis yang jelas dia wajib kita buang dahulu. Iza kanat la tazulu bi ghaslatin wahidatin fayajibu ghaslatani bil ittifaq. Dan jikalau dia tidak membuang, dan jika iza kanat la tazulu bi ghaslatin, jikalau dia tidak mampu untuk membuang najis tersebut dalam basuhan yang sekali, maka wajib bagi dia untuk membasuh basuhan tersebut secara 2 kali, muttifaq ulama. Jadi dia kena basuh sampai najis tersebut hilang. Dan yang ke-10 jarul ma' ila ajami'ul udwi, dan mengalirkan air pada seluruh badan, seluruh anggota. Bi tab'ihi fala yakfi mashu udwin bi khilqatin aw salj. Tahaqquq muqtadi, iaitu yang ke-11 dia teguhnya niat seseorang yang wuduk itu perlu teguh niat dia, tidak boleh ada was-was. Dawamun niyah hukman, yang ke-12 adalah teruskan berniat. Yang ke-13 adalah tidak ada taklik niat, dan seterusnya dulukhul waqti, dan muwalah ini adalah khusus buat orang yang daimul hadas. Siapa daimul hadas ini tuan-tuan? Daimul hadas adalah orang-orang yang salisil baul, yang kencing tak tus, kemih, orang dah kemih si ialah si habis. Orang tu nya kemih kayak tadi, bila nya berhenti nya kemih gigi, nya macam si tus lah nya keluar, nya bila terteran ataupun orang detik terteran lah, bila tetak apa semuanya tiba-tiba keluar. Ayah orang kecil si tus, hasil baul orang enggak. Dan seterusnya adalah istihadah. Istihadah itu adalah orang yang keluar darah haid lebih daripada waktu tempohnya. Seperti yang tuan-tuan mungkin perlu tahulah tentang haid. Haid paling sekejap adalah sehari semalam 8 jam. Dan yang paling common biasa 6 ataupun 7 hari, dan paling lama adalah 15 hari 15 malam. Ya adalah paling lama haid. Jadi bila mana orang yang keluar haidnya lebih daripada 15 hari 15 malam, makanya dikira istihadah. Wajib senyap solat, wajib. Wajib baginya solat. Cuma cara mewuduknya hanya ada disebutkan, cuma cara kaifiat untuk orang yang daimul hadas tu berwuduk. Ada cara sebenarnya. Syarat sebenarnya bertambah. Syarat sebenarnya bertambah oleh kerana apa? Sebenarnya mesti berwuduk lepas azan ataupun lepas masuk waktu lah. Kadang azan pun tentu juga. Jadinya at least tadi yang penting masuk waktu je. Asal masuk waktu dia berwuduk. Dan lepas dia wuduk menyegerakan solat. Menyegerakan solat, yang sengaja lambat-lambat nangga TV ke, gago nangga Korea ke apa semua, maka ia akan mula syarat nasi sah solatnya. Nya perlu segera. Melainkan ulama kata, nya berada di masjid. Contohnya jadi orang yang istihadah perempuan tadi, nya berwuduk di rumah, nya pergi masjid, dia terpaksa tunggu imam solat, imam ataupun muazzin untuk iqamat, maka ia dibolehkannya menunggu. Nah, untuk di rumah selesainya wuduk, terusnya solat. Ya untuk orang-orang yang istihadah. Istihadah tu maksudnya darah penyakit, tuan-tuan. Darah penyakit
yang daripada perempuan tu. Mun lelaki tek salasil baul lah. Salasil baul tu maksudnya kencing situs. Kencing situsnya, kemihnya habis keluarnya macamnya saluran air kemihnya jadi ada problem sikit. Ya memang berlaku ya, zaman Nabi dah berlaku dah. Jadi kadang-kadang mengganggu was-was dalam kita pun hati. Kadang-kadang kita fikir sah wuduk kita tu. Ya problemnya. Jadi setelah kita tahu sedikit tentang syurut, baru kita masuk tentang ghuslul janabah. Ghuslul janabah tu adalah mandi wajib lah, mandi junub orang kata. Ghuslul janabah. Muka 8. Wa in kana alaihi janabatun min majama'atin aw khuruji maniyyin binaumin aw ghairihi lazimahu ghuslul jami'i badanihi ma'aniyati raf'il janabah. Jadi bagi sesiapa yang berhadas besar, sama ada kerana jima'. Jima' tuan-tuan tahulah, kami perlu berbahaskan jima'. Jima' yang makruf. Bahasa kita bahasa lembutnya bersetubuh. Bersetubuh. Wa khuruji mani, dan keluarnya mani. Dalam mata lain akan sebutkan khurujun mani dengan dengan sendiri ataupun dengan isteri lah, dengan pasangan. Binaumin aw ghairihi, dengan tidur ataupun selainnya. Maksudnya selainnya, faham-fahamlah, selainnya lazimahu, maka hendaklah dia ghuslul jami'i badanihi, mandi dengan seluruh badannya, ma'aniyatin raf'il janabah, dengan niat mengangkat hadas besar. Jadi untuk mandi janabah, bila mandi janabah ni ada banyak syaratnya, ada disebutkan situ ada berapa, kita dengar dulu. Ni bukan berjima' aja, hanya ada 4 je salahnya. Babul ghusl, babul siwak, babul wudu, syurutul wudu, waqtul wudu, babul ghusl, mujibatul ghusl. Jadinya ada mayatakhassu bin nisa', ada yang dikhususkan bagi perempuan, ada 3, iaitu haid, nifas dan wiladah. Yang untuk perempuan 3, bila wajib baginya mandi junub. Mayashtariku fihi rijal wan nisa' salasah, dan apa yang bersekalian di antara lelaki dan perempuan adalah jima', khuruj mani dan mati. Tapi orang matinya mandi junub. Tahunya sebelum meninggal dia lupa mandi junub. Dia dimandikan junub waktu mandi jenazah, mandi junub. Jadi situnya terus masuk kepada nawaqidul wuduk lah. Sebelum kita masuk ke nawaqidul wuduk, perlu bahas sikit lah tentang wajib mandi tu. Jadi wajib mandi syarahnya, yang pertama, yang jima' tu ilajul hasyafah fil farj. Bila masuk ilajul hasyafah tu maksudnya kepala apa namanya? Kepala zakar. Kepala zakar masuk ke dalam farj. Farj tu maksudnya lubang bahasa Arab. Ilaj ay idkhalu. Ilaj tu maksudnya masukkan. Al-hasyafah ra'suz zakar. Dalam bahasa Arabnya ra'suz zakar. Kepala zakar. Wa tusamma kamrah. Kamrah tu bahasa lembutnya helmet. Helmet. Dalam bahasa Arabnya kamrah. Dan farju ulang, wa dhabitu farji kullu ma yusamma farjan. Dan setiap apa yang dinamakan lubang, ni akan nama faraj. Bila kita sebut faraj, yang bahasa Arab, faraj tu orang kata lubang. Nama-nama buku ulama pun abwabul faraj, buku-buku pelepasan. Kadang-kadang faraj tu maksudnya luas dalam bahasa Arab, tapi kita stok faraj, maksudnya terus ke arah sia. Wa sawa'un kana qubulan aw duburan. Samalah dengan qubul dan dubur. Nama dinamakan faraj juga. Min adamiyin aw ghairihi, daripada manusia ataupun selainnya. Hayyun aw mayyitun, yang hidup ataupun yang mati. Jadi yang kedua adalah khurujul mani. Fal mani la yujabul ghusla illa idza baraza. Jadi keluarnya air mani tu si wajib mandi bila mana tadi nyasi nampak. Ataunya au kharaja, nya mesti keluar. Falau baqil mani fi qasbati dzakar, kalaulah maninya masih dalam qasbah tu maksudnya saluran zakar ya, fala yajibul ghusl. Contohlah tu memang agak 18 sedikit atas lah, tapi itu perlu kita belajar untuk tahu hukum tu. Jadi bila mana tadi contohnya seorang lekatnya jima',
maka tadinya masih ada sisa baki dalam qasbah, dalamnya pun saluran, tapi tadinya keluar awal, dan ada mandi hadas. Bila jangan mandi hadas, nya tiba-tiba nak sisa baki keluar. Makanya keluar dia bukanlah dalam keadaan tadafuk tu memancut, tapi dalam keadaan tadinya keluar sedikit-sedikit, tapi yang saya mandi. Adakah wajib mandi? Fala yajibul ghusl, kata orang. Si wajib mandi. Si wajib mandi. Jadi yang ada di bahasan yang lebih dalam lagi, yang mana tadi, wa amma maniyul kharij min ghairil farj fananziru. Adapun mani yang keluar daripada selain daripada faraj, maka kita perlu nanggap. Itu adalah bahasan yang lebih tentang lubang yang bukan asalnya. Bukan asalnya. Tapi yang tu kita perlu bahas untuk yang agak sikit agak keliru. Dia keliru babnya lubang-lubang yang selain daripada lubang kubul dan dubur kita. Jadi dhabitul mani alladhi yujibu ghusl isnan an yakuna mani syakhsin nafsihi fala yajibu ghusl idza kharaja minhu mani ghairihi walakin yanqudu wudu. Dan bila seorang toknya mesti keluar mani nyempun lah, dan si wajib mandi bila mani tadi keluar daripada mani orang lain. Contoh kita beri contoh. Contoh tadi isteri mengeluarkan air mani untuk lelaki, maka yang wajib mandi laki, tapi yang isteri cuma batal wuduk kerana apa? Kerana yang menyentuh kemaluan. Ya adalah disebutkan dalam kitab. Contohnya lagi, jadi beri contoh sikit lagi. Falau jami'ar rajulu zaujatahu walam naqdi. Jikalau seseorang lelaki bersetubuh kepada isterinya dan walam naqdi, dan dia tidak puas, wa tarruha bi anna kanat na'imatun aw mukrahatun summa iqtasalat fa kharaja minha mani zawjiha fala yajibu alaihi ghusl maratan ukhra. Dan jikalau perempuan tidak puas, kata tadi nya mandi, bila nya mandi nya keluar balik air mani tadi yang hasil daripada suaminya, maka adakah nya wajib mandi? Lepas nya mandi tadi nya keluar kesan-kesan, maka disebut ulama si perlu mandi lagi, nya cuba sucikan. Tapi batal wuduknya batal. Contohnya dah mandi wajib, nya wuduk, pasalnya keluar lagi air mani tadi, padahal bukan maninya. Sebab apa sebabnya tadinya si perlu mandi lagi? Sebabnya si puas tadi. Jadi air maninya si keluar, dia cuma batal wuduk je. Bi khilafi, dan berlawan lagi hukumnya apabila tadi iza qadat dia maksudnya puas, ataupun dah campainya pun climax, maka wajib baginya mandi, oleh kerana bercampur air mani dengan laki dan suami dan isterinya. Ya, dalam bab air mani lah, panjang sebenarnya. Pasal tadi disebutkan ulama perbezaan di antara tiga air yang ada daripada lelaki tu. Dalam lelaki tu ada air kemih, ada air mani, ada air mazi, ada air wadi. Apakah air tersebut? Jadi kita selalu tahu je yang keluar daripada kita pun aset tu keluar keluar air kemih je kita tahu, tapi air kemih, air mani, yang lain kita tahu. Jadinya ada tiga air yang masyhur lah. Air kemih kita masuklah, yang air mani, air mazi, air wadi. Jadi apakah air mani? Macam ni kita mahu tahu sifat air mani. Air mani tu sifatnya ma'un abyad yatadaffuq hala khurujihi. Mani itu adalah air yang berwarna putih. Yatadaffuq maksudnya memancut ataupun memancar. Bahasa Arab yang lebih tepatnya memancarlah. Ketika keadaannya keluar, memancar. Wa yakhruju bi syahwatin, dan keluar dalam keadaan bersyahwat. Wa yaqubu khurujahu al-futur, dan kesan selepas keluarnya air mani itu adalah futur. Futur tu maksudnya lemah. Lemah. Tuan-tuan lebih tahu. Tak dalam kitab, kami sebut dalam kitab ya tuan-tuan. Jadi kami si tahu apa, jelaskan dalam kitab je. Apa yang kami belajar dengan guru kami, taklahnya. Belum belajar hukum. Al-madhi, adapun air madhi itu air yang bersifat yang warna putih juga. Raqiqun lazij, nya bersifat licin dan melekit. Air madhi. Air madhi itu yakhruju 'inda thawrani syahwati bila syahwatin kamilah. Bila nya keluar tadi bila kita pun nafsu tu dalam keadaan meluap-luap, tapi nyasi sampai kamilah lagi, nyasi sampai full. Hanya macam kira syahwat 100 dah, nya 50% lah. 50% ni akan keluar air madhi tu. Jadi air madhi tu perlu mandi si perlu mandi, perlu basuh aja.
Contohnya untuk selalunya problem tu guru kami cerita, nya akan selalu keluar bila orang yang nafsunya sifat nafsu kuda lah. Yang nafsu kuda tu, enjin Ferrari tu. Bila nak sentuh tu, nya naga ajak perempuan syahwatnya naik, nya automatik boleh keluar air mazi. Ya problem. Dan yang ketiganya adalah ma'ul wadi ataupun air wadi. Ma'un abyadu sakhinun kadir. Air yang bersifat warna putih juga, tapi nya bersifat kental, tebal dan warna keruh. Bilanya keluar tadi selepas kita kemih, yakhruju ba'dal bauli. Nya keluar lepas kita kemih. Au inda hamli syai'in saqil, ataupun ketika kita angkat benda berat, nya macam benda keluar. Taklah masuk kira orang yang lelah selalunya, orang lelah. Nya keluar lepas kita kemih dan lepas angkat sesuatu yang berat. Air wadi tu. Air wadi tu. Jadi air wadi tu sama juga kena hukum air mazi. Nya si perlu mandi wajib, tapi dia cuma perlu dibasuh saja. Dibasuh dan kita berwuduk. Yang pentingnya. Al-hukmu 'inda khuruji ahadiha. Hukum ketika keluar daripada air tu, al-mani tak wajib mandi. Nya si batal wuduk sebab air mani tak suci. Mun air mani tak najis, kita tak najis tuan-tuan. Jadi air mani tak suci. Ya ittifaq ulama lah. Air mani tak suci. Cuma tadi contohlah, nya ada hadis Nabi pun kesan air mani ada kesan di baju. Jadi bila lama-lama di bajunya akan jadi orang dah melekatlah, jadi keras-keras. Jadi bila jadi keras-keras, Nabi solat dengan pakaiannya. Jadi yang menunjukkan tadi air mani tak suci. Mun air mani tak najis, Nabi akan pakai pakaiannya. Tapi ulama menghukumkan air mani tak suci. Tapi walaupun sucinya bukan boleh minum. Yang suci je, jangan diminum. Yang suci dan si boleh wuduk. Ada pernah nanya soalan, apa hukum kita mandi berwuduk dengan air mani? Duk kolah. Tapi jawapannya Ustaz Azhar terus jawablah. Kumpul lo air mani duk kolah, mampu. Kumpul lo. Soalan macam ni soalan yang si logik di akal lah. Saya mau berwuduk pakai air mani. Jika orang madah bahasa kasarnya bodoh lah macam ni. Saya dah pedah. Jadi hukum yang kedua, al-madhi wal wadi, hukumnya kedua-duanya adalah seperti kencing, macam kemih lah. Fayang qudanil wudu, membatalkan wudu, wa huma najisan, dan dikira najis. Dan dikira najis. Dua najis. Jadi macam ni mau tahu alamat mani tu yang wajib mandi. Idza wujidat ihda hadhihi alamat wa la yushtaratu kulluha wal mar'atu mithlu rajul fi dhalika wa hiya thalathah. Dan alamat-alamat mazi tu bila nya dapat salah satu daripada tiga alamat tu, jadinya nya pun dah dikira cukup dah. Dah azan. Belum. Berapa minit lagi? Belum lagi. Panas perbahasan tu. Jadi salah tiga tanda tu, dan perempuan dan lelaki sama aja. Dan tiga tanda tu, yang pertama sekali adalah at-talazzuz bi khurujihi, ai bi khuruji bi syahwah. Yang pertama tadi alamat tanda keluar air mani adalah talazzuz, rasa lazat. Orang muda belum tahu tu, orang muda tak selalu siapa tahu benda macam tu. Jadi at-talazzuz bi khurujihi, dan dia rasa lazat dia keluar ya, maksudnya syahwat lah. Yang kedua adalah tadaffuq. Tadaffuq tu maksudnya yakhruju ala duf'an, dia keluar dalam keadaan bermancar. Yang ketiga raihatu ar-raihatu idza kana rutban ka raihati al-ajin atau tal'i. Dan baunya seperti bau tepung yang diuli ataupun bau bunga jantan daripada pohon kurma. Ianya pun si alamat-alamatnya lah. Bila alamat tiga tu ada, maka sah ya adalah air mani. Jadi tiga tu sialah wajib boleh tahu. Dan kami pernah cium bau pelepah kurma ya. Memang baunya sebiji macam bau air mani. Orang masa dari Yaman dulu memang ada kumpul pelepah kurma ya. Ada sikit yang pelepah macam jantan pun warna putihnya. Dan guru kami Muhammadah ya adalah ubat orang Yaman untuk mendapatkan tenaga batin yang kuat untuk suami isteri lah. Tenaga batin. Jadi orang Arab ada bola ambil simak pulang lah, belum kahwin. Jadi simak pulang. Dia dicerita aja. Jadi cukup sekadar ajak tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan bab janabah tu.
Yang baik semua datang dari Allah, dan yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Mohon maaf kalau ada salah dan silap dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.